Nabi sebut kaki kita, kaki anak-anak Adam ni yang kita boleh pergi balik kampung, yang boleh main masjid, yang boleh pergi ziarah orang, la tazulu, tidak akan bergerak kaki kita qadama 'abdin hatta yus'al, sehingga mana kita menjawab 4 persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah qulubana fi talabil ilmi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah pintu-pintu hati kami untuk menerima ilmu-Mu ya Allah. Warzuqnal ikhlasa fihi, dan kurniakanlah keikhlasan dalam hati kami ini ya Allah. Wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk kami sama-sama mampu beramal. Seterusnya mampu untuk kami sebarkan kebaikan-kebaikan ilmu ini sehingga mana nyawa kami diambil satu hari nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang baik ini, pagi Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, iaitulah hari Jumaat yang penuh keberkatan, Jumaat yang pertama selepas mana kita menghabiskan sebulan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kepada kita kemampuan untuk istiqamah dalam mengerjakan semua amalan-amalan yang baik yang pernah kita buat di dalam bulan Ramadan. Selain pada itu juga tahniah kerana kita juga dibuka hati ataupun dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mai menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan mudah-mudahan bukan setakat itu sahaja, mudah-mudahan kita juga menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di syurga satu hari nanti. Bertuah bagi semua yang boleh hadir pada pagi ini. Kita boleh mai dalam satu rumah Allah Subhanahu wa taala, rumah yang baik berbanding dengan rumah-rumah kita yang lain. Walaupun rumah kita beli ratus ribu, walaupun rumah kita ada 2-3 buah rumah, tapi rumah kita tu tak boleh untuk kita niat i'tikaf walaupun sedetik. Rumah kita tu juga tak boleh untuk kita sembahyang tahiyatul masjid walaupun 2 rakaat. Tapi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala gerakkan, Allah Ta'ala permudahkan hati kita untuk sama-sama kita mai mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita pi jauh, suka untuk saya ta'aruf diri saya dulu. Saya menggantikan Al-Fadil Ustaz Radhi bin Abu Bakar yang sampai lewatlah ke rumah dia. Semalam dia kata sangkut jam, jadi dia tak larat untuk dia bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi alhamdulillah, saya pun kalau kata di Masjid Bukhari ni kali yang kedua lah. Sebelum ni biasa mai dah tazkirah selepas daripada Jumaat, tapi berkaitan tentang zakat sajalah, berkaitan tentang zakat. Sebab saya pun kerja di pejabat zakat. Akhukum fillah wa uhibbukum fillah. Nama saya Abdul Hadi bin Abdul Majid.
berkhidmat di lembaga zakat negeri Kedah. Alhamdulillah dah tahun yang ke-8. Bermula daripada pekerja sambilan harian, duk bayar gaji hari tu, ataupun PSH, pekerja sambilan harian tu. Hari ini pula alhamdulillah ditugaskan untuk di Jabatan Agihan dan Pembangunan Asnaf. Suka untuk saya kongsikan bersama dengan semua jemaah dalam satu ayat surah Al-Kahfi. Dalam dua ayat lah, saya ambil dua ayat suratul Kahfi, ayat 103 dan 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Nabi Allah, iaitu Nabi Muhammad, maukah kami khabarkan, nunabbi'ukum, kami bagi tahu kepada kamu, bil akhsarina a'mala, akan orang-orang yang paling rugi amal perbuatan mereka. Ini Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita golongan-golongan yang mana yang rugi dengan amalan-amalan. Makna kata, hari ini dia dah buat dah amal kebaikan, dia buat sembahyang, dia buat bayar zakat, dia buat puasa pun dia buat, tapi alladzina dhalla sa'yuhum, iaitulah orang-orang yang mana yang telah sia-sia amal perbuatan mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia mereka, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, iaitulah mereka menyangka bahawa depa ni buat betul dah, buat ni kena dah. Padahal apa sahaja yang mereka lakukan, depa duk kata okey dah, padahal ada benda yang tidak menetapi syarak. Daripada ayat di sini suka untuk saya kongsikan juga berkaitan tentang Ramadan yang telah kita laksanakan baru-baru ni. Bagaimana kita mengiringi amalan Ramadan? Adakah kita teruskan, kita bawa pada bulan Syawal ni, ataupun makin lama makin hilang? Pertama sekali untuk orang-orang yang awam. Untuk orang-orang yang awam, ada beberapa kita kata kategori-kategori yang mana makin lama makin hanyut dengan Ramadan, makin lama makin jauh, dia pun makin lama makin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, pemergian Ramadan disambut dengan riang-ria. Ni kalau kata orang-orang awam, berlalunya Ramadan bagi dia sambut, dia rasa dia seronok dengan kehadiran Aidilfitri, dia seronok dengan kehadiran Syawal, sampai mana amalan-amalan yang dia buat sepanjang 30 hari, 29 hari itu terabai ataupun dipinggirkan macam tu sahaja. Tapi kalau kata sifat ataupun bagi orang-orang yang salafus soleh, orang-orang yang nak ke arah kebaikan, berbeza dengan orang-orang awam. Iaitulah pemergian Ramadan pasti akan diiringi dengan lelehan air mata. Baru-baru ni kami di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang, seorang muallaf, mungkin semua kenal lah, ataupun mungkin kebanyakan kita ni kenal, nama dia almarhum Pak Cik Azman Kur Abdullah. Kalau kata hak yang dalam persatuan, dia ni muallaf Persatuan Makmah Cina Muslim, dia antara salah seorang lah daripada ahli jatuhan kuasa. Nak kata hebatnya dia,
Allah Subhanahu wa taala izinkan dia untuk puasa penuh. Dan Allah Subhanahu wa taala izin dia juga untuk sambut Aidilfitri bersama dengan jemaah. Allah taala atuk dia elok. Waktu mana kita pun iftar jama'i, buka puasa tu pun dia pun duk ada. Jadi alhamdulillah kita nampak dah lah dia muallaf, masuk Islam. Kemudian pula istiqamah sembahyang jemaah tu payahlah nak tinggal. Bukan setakat tu, Allah Ta'ala jemput dia dalam keadaan anak-anak ready semua pakat balik mai dah. Raya pertama, tengok-tengok raya kedua. Selepas mana keluar daripada bilik ayah, pagi tu dan sembahyang subuh berjemaah. Raya yang kedua, habis sembahyang subuh tu dalam pukul 11.45 keluar pada bilik ayah, duduk atas sofa, rebah tak sedar diri, habis dengan macam tu sahaja. Allah Ta'ala tak uji pun dengan sakit yang panjang. Allah Ta'ala tak uji pun dengan benda yang teruk-teruk tak. Tapi Allah Ta'ala memudahkan dia dengan dia boleh puasa semua. Dia boleh duduk dengan anak-anak. Kebetulan anak-anak pun balik raya. Masya Allah, tabarakallah, mesti ada keistimewaan bagi orang-orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kata golongan salafus salih, pemergian Ramadan ini pasti akan disambut dengan keadaan sedih. Bagi orang-orang awam yang lain, dia mengiringi Ramadan macam mana? Datangnya Aidilfitri melenyapkan ingatan pada bulan Ramadan. Jadi ingatan dia apa? Dari segi sembahyang berjemaah di masjid, dari segi bacaan Al-Quran, dari segi salawat atas Nabi SAW, dari segi istighfar kepada Allah, makin lama makin tinggal. Baca Quran pun makin lama makin tak bunyi dah di bibir kita. Tapi kalau kata untuk orang-orang yang soleh, hati mengharapkan agar satu hari nanti Allah Ta'ala izin untuk kita masuk di dalam bulan Ramadan pada tahun 1444. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni antara ciri-ciri ataupun bagaimana golongan-golongan salafus salih yang mengiringi selepas mana pemergian bulan Ramadan. Dia sentiasa juga bermuhasabah diri, dilakukan atas rasa penuh kehambaan. Mohon Allah Subhanahu wa taala, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amalan kami. Suka untuk saya kongsikan dengan ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, baru ni juga kita menyambut bulan Ramadan ataupun kita menyambut satu Syawal. Kita menyambut satu Syawal dalam keadaan kita kata raya tanpa persediaan. Raya, orang kata raya tak ready, raya terkejut tergempak. Raya tanpa persediaan pun kita dah rasa kelang kabut dah. Rasa kelang kabut dah. Kemarin sambil-sambil duduk bawa kereta dengar radio, dia pun duk ceritalah macam mana perasaan raya dalam keadaan mengejut ni. Dia kata selepas mana umum kata raya hari Isnin, lepas 5-10 minit tu di rumah tu cerah pekat keluar nak pergi cari barang. Kelang kabut belakang nak beli makan dan sebagainya. Tapi hari ni cubalah kita bayangkan kita meninggal dunia Allah Subhanahu wa taala, kita mati dalam keadaan tanpa persediaan. Hak inilah yang kita nak bermuhasabah. Amalan kita adakah mencukupi ataupun tak? Hak inilah yang kita sama-samalah kita menjadi juri kepada diri kita, sama ada kita melazimi ataupun istiqamah ataupun makin lama makin hanyut dengan keduniaan. Selain pada itu juga saya nak kongsi bersama dengan semua jemaah sekalian berkaitan satu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmizi. Hadis yang menyebutkan tentang
4 persoalan yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini soalan yang dah terkelak dah. Soalan ni soalan yang dah umum semua tahu. Cuma adakah persiapan kita untuk menjawab persoalan tu? Kita dah ready. Hadis Nabi SAW pernah menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'in. Nabi sebut kaki anak-anak Adam ni yang kita boleh pergi balik kampung, yang boleh main masjid, yang boleh pergi ziarah orang, la tazulu, tidak akan bergesel, tidak akan bergerak kaki kita, qadama 'abdin hatta yus'al, sehingga mana kita menjawab 4 persoalan. Yang pertama sekali apa dia? Nabi sebut an umrihi fima afnah, tentang umur yang mana yang Allah Ta'ala dah bagi, ke mana kita habiskan. Yang kedua, an jasadihi fima ablah, tentang tubuh badan. Allah Ta'ala kurniakan dekat kita mata, Allah Ta'ala kurniakan dekat kita mulut, lidah, kaki. Apa yang kita kerjakan, ke mana yang kita laksanakan. Yang ketiga, wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu yang Allah Ta'ala dah anugerahkan dekat kita. Adakah kita dah beramal, adakah kita dah buat ataupun kita tinggal. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan harta. Dekat harta Allah Subhanahu wa taala tanya 2 benda. Tadi kalau dekat umur Allah Taala tanya satu-satu. Kalau dekat tubuh badan Allah Taala tanya satu-satu. Tapi dekat harta Allah Ta'ala akan tanya 2 persoalan. Min aina akhadahu, daripada mana kita dapat. Nah, daripada mana kita dapat. Wa fima anfaqahu, soalan yang kedua, ke mana kita habiskan, ke mana kita nafkahkan. Daripada ayat ni juga yang disebutkan tentang umur yang mana yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. An umrihi fima afnah, maksud dia ai madza amilta mundu balaghta, apa yang kita dah kerjakan selepas mana kita baligh. Selepas mana kita baligh, tolong kita koleksi balik. Adakah masih ada solat-solat kita yang tak habis kita qada lagi? Kalau kata orang perempuan, ada hak yang fidyah, dan juga puasa yang tak habis ketika mana hak yang usia awal baligh, tolonglah. Sebab ramai yang sebelum ni zakat kedah dia uruskan fidyah. Sebelum ni zakat kedah kita uruskan fidyah, tapi bermula 2 tahun lepas dah fokus kita serahkan kepada majlis agama lah, Baitul Mal untuk uruskan. Tapi pengalaman kita urus fidyah ni pengalaman kita urus fidyah, kita kira-kira balik daripada umur baligh minta maaf, pengalaman lah kami jaga di kaunter. Kalau kata hak yang kaedah tanpa gandaan tu hingga sikit. Nah, kaedah tanpa gandaan. Kadang-kadang anak mai tu depa nak bayar fidyah untuk ayah dia bermula daripada baligh. Depa habaqlah kata nak ambil, tak apalah ustaz, kami nak ambil 30 hari lah. Anggap macam 30 hari. Nak ambil daripada umur muda sampai ke dia mati. Kalau kata kira tanpa gandaan, hak tu hingga sikit.
Tapi kalau kata kira sekali dengan gandaan, kali dengan sengit 8 kupang, 1 mut, 1 cupak tu, kali pula dengan gandaan berapa tahun dia tinggal, 50 tahun contohnya, hak tu sampai nak kena buat loan lah. Alah banyak lah. Tapi hari ni kalau kata siapa-siapa yang ada tertinggal, anak-anak dara kita ke, ayah-ayah kita yang uzur, waktu tu kena cek balik. Kemudian tentang umur tadi, wa asbahta fi dairati taklif, dan ketika itu juga kita dah sampai fatrah kita dah mukallaf. Addaita ma faradallahu alaika, adakah kita dah laksanakan apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat? Wajtanabta ma haramallahu alaika, dan adakah kita dah meninggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Hari ni benda-benda yang dilarang pada akhir zaman, yang itulah yang banyak orang duk like, banyak orang duk terikut, banyak orang duk follow. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kajian kalau kata kajian ada menyebut juga tentang orang-orang yang mana yang ketagih melihat benda-benda yang lucah, 80% bermula daripada umur 10 tahun hingga ke 17 tahun, kiranya daripada darjah 5 sampai ke tingkatan 5, 80% anak-anak muda kita, generasi muda kita mula dirosakkan pemikiran dengan melihat benda-benda lucah dalam keadaan sengaja. Jadi Islam nak bawa tazkiyatul anfus, Islam nak bawa tarbiyah hati. Tiba-tiba hati kita dah ditutupi dengan benda-benda maksiat, benda-benda yang mengganggu untuk nak khusyuk dalam sembahyang, lagi-lagi jauh lah. Kemudian Allah Ta'ala akan tanya juga wa'an jasadihi, tentang tubuh badan kita, kemana kita laksanakan, kemana kita kerjakan. Fa'in ablahu fi ta'atillah, kalaulah kita laksanakan segala hak yang tubuh badan kita ni pada taat kepada Allah, sa'ida wa naja, maka kita akan berbahagialah ketika tu, wa naja, dan kita akan berjayalah, ma'an najihin, bersama dengan orang-orang yang berjaya. Wa in abla jasadahu fi ma'siyatillah, kalaulah jasad kita, tangan kita, lidah kita, hati kita, kaki kita duk cenderung duk buat benda-benda maksiat, waktu tu khasira wa halaka, maka waktu tu kita dah rugi dan juga telah binasa. Wa yus'alu an ilmihi, persoalan yang ketiga akan ditanya tentang ilmu. Madza amila fihi, apa yang kita dah buat dengan ilmu ini. Ai yus'alu hal ta'allamta, akan ditanya adakah kita dah belajar. Adakah kita dah belajar ilmuddin, tentang ilmu agama, tentang solat, tentang zakat, tentang haji, dan tentang aurat dan sebagainya. Hari ini ibu dan ayah, kami banyak turun di lapangan. Kalau kata di bahagian agihan, kita turun di lapangan. Kadang-kadang kita turun di rumah asnaf, kita bukan tak kesian, memang kita akan bagi bantuan dekat dia. Tapi kadang-kadang generasi yang ibu dan ayah yang bermasalah, yang mana yang dah terjebak dengan makan ketum, patut dengan dadah, budaya tak jaga kebersihan, tak jaga solat, hak tu benda yang parah dalam masyarakat kita. Jadi kalau kata Syekh Zakaria, dia nampak hari ni kita nak bagi bantuan dekat keluarga ni, sampai bila kita nak bagi? Sampai bila kita nak bagi? Generasi tu, anak-anak dia akan turut, kalau kata ayah tak sembahyang, dia akan rasa benda biasa. Kalau kata ayah tak jaga kebersihan, dia akan jadi benda biasa.
ayah duk mencakap mencarut, anak-anak pun akan turut benda yang sama juga. Tapi antara cara kita nak selamatkan, kita ambil dalam satu-satu keluarga ni yang susah, selamatkan generasi tu, mai masuk dekat sekolah zakat, ma'had dini zakat. Alhamdulillah juga pelajar-pelajar orang asli Legong, kita dah buat program dekat perkampungan orang-orang asli. Walaupun kita dah buat program dekat situ pun ada jakwa dia, ustazah-ustazah yang membimbing di sana. Walaupun dekat sana juga kita lantik pendakwah muallaf duduk di sana, kita bagi gaji dekat dia untuk bimbing. Tapi dia, yang disebut, alhamdulillah dalam 350 orang yang ada di sana, tinggal dalam 10 orang lagi bukan Islam. Dekat perkampungan orang asli Ulu Legong lah. Dan di sana juga kita nak pulihkan ataupun nak selamatkan ayah-ayah yang ada yang masalah dengan duk hidup gam dia, dengan hak yang cara duk minum arak dia. Kita tak boleh yang tu, nak tarbiyah mereka. Tapi kita ambil anak-anak ni, kita ambil dekat 11 orang ke 12 orang, pergi duduk dekat ma'had dini Sik. Alhamdulillah, kita terapkan dengan nilai-nilai keagamaan, ilmu din, ilmu agama semua ni. Balik itu, Ustaz Ubal, pendakwah muallaf yang duduk di sana, pendakwah yang perkampungan orang situ beritahu, hari ni kalau kata mereka balik, saya seronok. Pasal apa? Dia kata dalam program surau tu, yang 11-12 orang ni lah yang main. Sekurang-kurangnya balik, dialah ajar adik-adik dia untuk main sembahyang jemaah, jaga kebersihan, sikit-sikit lah. Nah, kita nak ubah ayah dia mungkin makan masa, tapi kita ambil anak-anak yang mana yang mudah untuk kita bimbing dia, kita selamatkan generasi-generasi itu. Alhamdulillah. Kemudian, dan yang terakhir, tentang annal insan, sesungguhnya manusia, yus'alu yaumal qiyamah 'anil mal. Manusia akan ditanya tentang harta, alladhi fi yadihi fid dunya, yang mana harta ada dekat tangan dia ketika mana di dunia. Fa in kana akhadahu min tariqin ghairil haram, kalaulah dia dapatkan harta tu melalui jalan yang bukan haram, bukan yang dilarang, la yakunu alaihi muakhadhatun lakin bi syartin an yakuna ma anfaqahu fi amrun abahatul syara'. Yang penting kalau kata dia dapatkan satu-satu harta tu dengan apa yang diharuskan dalam syarak, yang tu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada apa yang kita dapatkan pada hari ini, mudah-mudahan 4 persoalan ni kita mampulah untuk menjawab dan juga mampu untuk kita ready dalam menyampaikan ataupun dalam kita mempersembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali, berkaitan tentang harta, suka untuk saya banyak juga kepada ibu dan ayah, dah kita main ni di bawah kerja-kerja di zakat. Siapa-siapa yang mempunyai pendapatan simpanan, KWSP, saham, emas yang melebihi daripada nisab semasa, melebihi daripada nisab 85 gram emas, maka waktu tu kita dah kaya di dalam agama Islam. Dalam Islam bermakna kita dah kaya. Makna kata duit ringgit Malaysia tu RM20,000 ke atas, maka waktu tu kita kena bayar zakat. Baru-baru ni pula ada orang pula duit KWSP. Tolong banyak tentang harta kita. Nah, duit KWSP, kalau hari ni kita betul-betul tak ada, betul tak ada apa dah, yang ada pun sekarang tu saja dapat 10,000, yang tu tak kena zakat lah. Tapi kalau kata dia dapat 10,000 tu, dia duk simpan lagi, dia duk buat duk beli barang-barang yang tak perlu sangat pun. Kalau kata tak ambil pun, dia pun kiranya tak susah. Waktu tu dia kena bayarlah zakat kali dengan 2.5% sebanyak RM250.
Jadi kalau kata untuk orang perempuan, ini peringatan untuk orang perempuan. Kalau orang perempuan ada gelang emas simpanan, apabila mencecah 85 gram emas, kena kira zakat emas simpan. Kalau kata emas pakai, apabila mencecah 170 gram, 170 gram baru kena kira zakat. Ini kalau kata yang saya bagi secara umum lah. Sama ada dia zakat pendapatan melebihi 20,000 setahun, bayar zakat pendapatan. Kalau kata dia ada duit simpanan pula, daripada duit dia duk simpan bertahun-tahun, apabila mencecah 20,000, walaupun ada 3-4 bank, dia ada dekat Agro 10,000, dia ada dekat Maybank 10,000, dia ada dekat bank simpanan 10,000, gabungkan dekat tarikh yang sama, kalilah dengan 2.5%. Ada juga permasalahan harta ni, mereka sebut kata kami simpan duit dalam tabung haji, adakah kena zakat? Tabung haji mereka dah selesaikan dah untuk pendeposit, mereka dah tolong bayar zakat untuk pendeposit. Ada orang salah faham, mereka kata bank Islam pun sama macam tabung haji kan. Dulu sama, sejak beberapa tahun sebelum ni mereka dah tak buat dah macam mana tabung haji. Dan saya dengar cerita pun ke depan nanti pun mereka akan buat balik lah. Jadi kalau siapa-siapa yang ada dalam tabung haji, contohnya ada dalam tabung haji 30,000, 30,000 bermakna selesai dah bab zakat dia. Tapi kalau kata ada dekat bank satu lagi 5,000, kena bayar zakat dah 5,000, kena jugalah, sebab keseluruhan harta dia adalah 35,000. 30 tabung haji tolong selesai, 5,000 lagi adalah dia kena laksanakan tanggungjawab sendiri. Jadi itu antara sikit sebanyaklah peringatan berkaitan tentang zakat harta. Kalau kata zakat pertanian pula, ingat sekali lalu sajalah, kok ada siapa-siapa yang ada bendang, adik-adik beradik dia ke, pak-pak melakang dia ada bendang, dia punya nisab dia berbezalah daripada nisab harta-harta yang lain. Dia tak sama 20,000 tadi macam tadi. Untuk zakat pertanian, khamsah awsuq, 5 awsuq. 5 awsuq ni banyak mana? 2 kunca, 2 nalih, 6 gantang, 1 cupak, 2 kepui. Ni bahasa-bahasa dululah. Tapi kalau kata bahasa kita nak mudah berapa tan? 1.3 tan lah, bersamaan dengan 1,300 kilogram. Bermakna waktu tu musim tu kita kena bayar zakat padi. Jadi kalau kata siapa-siapa yang sewa bendang tu masuk sekali dengan, kalau kita kerja cikgu ataupun kita kerja jabatan mana-mana, hasil-hasil bendang tu, sama ada kita sewa bendang, sewa rumah, masukkan sekali dalam zakat pendapatan kita. Pendapatan dia ada merangkumi 4 benda. Sama ada pendapatan yang kita makan gaji bulan-bulan kita dapat. Yang kedua, pendapatan yang kita dapat tanpa usaha. Contohnya macam apa? Macam kita dapat duit faraid. Tengok-tengok dapat pampasan tanah 100,000. Tengok-tengok dapat duit takaful 100-200,000. Kita tak gaduh nak usaha teruk pun. Tengok-tengok alhamdulillah dapat. Tu masukkanlah. Ada 2 lagi saya tak apa nak ingat. Tapi yang tu lah, ataupun hasil sewaan. Kita buat sewaan, sewa rumah, kita sewa kereta, kita sewa kedai, kita sewa Grab sebagainya. Yang tu masuk dalam lain-lain pendapatan. Jadi hak ni tolong ingat, generasi muda dah banyak dah aset-aset yang mana duk buat menyewa. Hak tu penyaklah. Kalau siapa-siapa yang menega, sama juga. Siapa-siapa yang menega, dia kena tengok yang pertama sekali, duit dalam tangan dia ada banyak mana. Duit dalam tangan dia ada banyak mana. Kalau kata ada 10,000, kira 10,000. Yang kedua, duit di bank. Dalam bank dia ada 10,000 juga, dah 20,000 dah. Kemudian yang ketiga, hutang yang dijamin orang bayar. Kalau kita buka kedai,
orang jamin bayar balik hutang-hutang. Kalau kata ada 5,000, kita masukkan. Kalau hutang yang tak dijamin orang bayar, tu tak payah masukkan. Kita ambil yang jamin mampu bayar saja. Kemudian kena kira stok harga semasa. Nah, kalau kata ada barang-barang baju-baju, t-shirt dan sebagainya, ambil stok yang mana ready dijual sahaja. Kalau kata kain-kain yang tak potong lagi, tu tak dikira. Yang mana hak yang nak dijual. Kalau ada kedai beras, susu, tepung, hak mana yang ready nak jual, kita ambil harga kita jual lah. Nah, harga kita jual, bukan harga kita dapat, bukan harga modal yang kita ambil, harga kita jual. Jadi kita kira. Kemudian kita boleh tolak dulu liability semasa. Kalau contohlah kita ada gaji pekerja nak kena bayar, tolak. Kita nak kena bayar sewa kedai, tolak. Kalau kata ada kos pengangkutan, tolak. Api dan air, tolak. Baki tu kalau melebihi daripada 20,000, barulah kita bayar zakat perniagaan. Tapi kalau siapa-siapa yang ada syarikat besar, ada kunci kira-kira apa semua tu penyata, nak pergi rujuk dengan pejabat zakat pun ahlan wa sahlan. Jadi hak tu antara sikit sebanyaklah berkaitan tentang harta. An malihi min aina katasabahu, daripada harta, daripada mana kita dapat, wa fima anfaqahu, dan ke mana kita habiskan. Semua tu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu sahaja daripada saya. Mudah-mudahan ilmu berkaitan tentang muhasabah Ramadan, peringatan 4 persoalan yang Allah Taala akan tanya, kita boleh ready, kita boleh amalkan benda-benda yang baik kita buat sepanjang bulan Ramadan. Sekadar itu, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.